Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz Dzabaih was-Sayd wat-Tasmiyah. Kitab binatang-binatang yang disembelih dan binatang buruan, wat-Tasmiyah, dan menyebutkan nama Allah. Yani pada ketika berburu, pada ketika melepaskan binatang buruan. Dan firman Allah Azza wa Jalla, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kamu bangkai, hingga kepada firman-Nya, fala takhshawhum wakhshawni, jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Dan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, pasti Allah akan menguji kamu bisyai'in minas sayd, dengan sedikit binatang buruan. Al-ayah, hingga kepada akhir ayat. Kata Ibnu Abbas, al-uqud, makna al-uhud, perjanjian. Ma uhilla wa hurrima, yaitu apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan. Illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang telah disebutkan dengan jelas dalam ayat Al-Quran kepada kamu, yaitu al-khinzir. Yajrimannakum, yahmilannakum, mendorong kamu. Syana'anu, mana adawah, permusuhan. Al-munkhaniqatu, binatang yang tercekik. Tukhnaqu, tercekik lalu mati. Al-mawqudhatu, ini engkau memukul dengan kayu, engkau menghentaknya lalu mati. Binatang itu dinamakan al-mawqudhah. Al-mutaraddidatu, tataradda minal jabal, binatang yang terjatuh dari tempat yang tinggi lalu mati. Wan nasihah, binatang yang ditanduk, yakni yang mati ditanduk. Kambing yang ditanduk, mana-mana daripadanya yang engkau dapat, engkau sempat dapat mendapatkannya, yataharraku, dalam keadaan dia tu menggerakkan ekornya ataupun matanya, fadhbah, sembelihlah, wakul, dan makanlah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Adi bin Hatim, katanya, saya bertanya Nabi SAW berkenaan dengan Saydil Mi'rad. Yani perburuan dengan kayu, perburuan dengan kayu. Nabi SAW menjawab, apa yang terkena dengan bahagian tajamnya, apa yang terkena bahagian tajamnya, fakulhu, makanlah. Dan apa yang terkena bahagian lentangnya, fahuwa waqidh, itu adalah binatang yang waqidh, yang mati terhentak. Ini tidak boleh dimakan. Saya bertanya Nabi SAW tentang buruan anjing, binatang yang diburu oleh anjing. Faqala ma amsaka alayka fakul, apa yang ditangkap oleh anjing itu untukmu, fakul, makanlah. Kerana tangkapan anjing itu sudah sembelihan, yakni seperti sembelihan dah. Kalau engkau dapati bersama-sama dengan anjing engkau itu, atau bersama-sama dengan anjing-anjing engkau, anjing yang lain, kalau engkau dapati ada anjing yang lain selainnya, fa khasyitu an yakuna akhadhahu ma'ahu, engkau takut anjing itu, anjing yang lain itu telah menangkap binatang buruan itu bersamanya, yakni bersama anjing engkau. Wa qad qatalahu, sedangkan pada masa itu anjing itu telah pun mematikannya, yakni mematikan binatang buruan itu. Fala ta'kul, jangan engkau makan. Kerana engkau hanya menyebutkan nama Allah ketika melepaskan anjing engkau. Engkau tidak menyebut nama Allah untuk selainnya, yakni untuk anjing selainnya. Ini bab Saydil Mi'rad. Saydil Mi'rad, yakni binatang buruan
binatang yang diburu dengan mi'rad, kayu. Binatang yang diburu ini dengan dipukul dengan kayu. Kata Ibn Umar, al-maqtulatu bil bunduqah tilkal mawqudah. Binatang yang terbunuh dengan batu ataupun tanah yang keras, itulah al-mawqudah yang tersebut dalam Al-Quran, al-mawqudah, yakni yang mati dengan sebab dipukul atau terhentak. Wa karihahu Salim wal Qasim wa Mujahid. Salim, Qasim, Mujahid, Ibrahim, Atha dan Hasan tidak menyukainya. Yani tidak menyukai makan binatang yang terbunuh dengan cara tadi. Hasan tidak suka ramyal bunduqah fil qura, dilepaskan anak batu di kampung-kampung dan di bandar-bandar. Wala yara ba'san fima siwahu. Dan dia mengatakan tidak mengapa kalau selain daripada di kawasan kampung dan bandar. Diriwayatkan daripada Adi bin Hatim, katanya saya bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-mi'rad, tentang kayu, yakni yang digunakan untuk memburu binatang. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau engkau mengenakan binatang yang diburu itu dengan bahagian tajamnya, fakul, makanlah. Kalau engkau mengenakan binatang buruan itu dengan bahagian lintangnya, faqatala, lalu membunuh binatang itu, fa innahu waqid. Binatang itu termasuk dalam waqid, yakni al-mawqudah, binatang yang mati terhentak. Kerana itu janganlah engkau makan. Saya tanya, kata Adi, saya melepaskan anjing saya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila engkau melepaskan anjing engkau dan engkau menyebutkan nama, yakni nama Allah, fakul, makanlah, yakni apa yang ditangkapnya itu. Saya bertanya, fa'in akala, kalau anjing itu makan, yakni makan sebahagian daripada binatang yang diburunya itu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fala ta'kul, jangan engkau makan. Kerana itu bermakna dia menangkap, dia tidak menangkap untuk engkau, ia hanya menangkap untuk dirinya. Qultu, saya bertanya, saya melepaskan anjing saya, lalu saya dapati ada anjing lain bersamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan engkau makan, yakni binatang buruan itu, kerana engkau hanya menyebutkan nama Allah untuk anjing engkau. Engkau tidak sebutkan untuk yang lain. Ini bab binatang yang terkena lintang, bahagian lintang kayu. Riwayatkan daripada Adi bin Hatim lagi, katanya saya bertanya, wahai Rasulullah, kami melepaskan anjing-anjing yang dididik, yang diajar. Qala kul ma amsakna alaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kul, makanlah apa-apa yang ditangkap oleh anjing-anjing itu untuk engkau. Saya bertanya, kalau anjing-anjing itu membunuhnya, yakni saya tak sempat sembelih lah. Qala wa in qatalna, walaupun anjing-anjing itu membunuh, yakni mematikan binatang buruan itu. Qultu, saya bertanya lagi, inna narmi bil mi'rad, kami melemparkan kayu, yakni untuk binatang buruan, kepada binatang buruan. Qala kul ma khazaqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, makanlah apa yang menembusi. Wa ma asaba bi'ardihi fala ta'kul, yakni makanlah hasil apa yang menembusi, jadi bahagian tajam dia tu, kalau kena bahagian tajam dia tu lalu mengeluarkan darah, makanlah. Wa ma asaba bi'ardihi,
dan apa-apa yang terkena lintang dia, bahagian lintang dia, fala ta'kul. Ini bab saydil qaus. Ini bab saydil qaus, yakni binatang buruan dengan panah. Hasan dan Ibrahim berkata, kalau seseorang memukul binatang buruan lalu terputus daripada binatang buruan itu tangan, yakni kaki hadapannya, ataupun kaki, yakni kaki belakang ni, tidaklah boleh dia memakan apa yang terpisah daripada binatang itu. Wa yakulu sa'irahu, dan dia boleh makan sekalian yang lain, semua yang lain itu boleh makan. Ibrahim berkata, kalau engkau pukul lehernya, leher binatang itu, ataupun bahagian tengah tubuh binatang itu, fakulhu, maka makanlah. Amash berkata, sebagai cerita daripada Zaid, bahawa ista'asa ala Abdullah, seekor himar hutan susah untuk ditangkap oleh Abdullah. Abdullah telah mengalami kesusahan untuk menangkap seekor himar ataupun kaldai hutan. Dia pun menyuruh mereka supaya memukulnya di mana saja dapat dipukul. Da'u ma saqata minhu wa kuluhu, tinggalkan mana yang terpisah daripada anggota binatang itu, wa kuluhu, dan makanlah bahagian yang lain. Diriwayatkan daripada Abi Tha'labah Al-Khushani, katanya, saya berkata, wahai Nabi Allah, kami berada di bumi kaum ahli kitab. Kami berada di bumi satu kaum, bi ardi qaumin ahli kitab, boleh juga. Kami berada di bumi satu kaum, yaitu ahli kitab. Bolehkah kami makan dalam bekas-bekas mereka? Dan kami berada di bumi perburuan. Saya berburu dengan anak panah saya dan dengan anjing yang tidak diajar, dan dengan anjing saya yang diajar. Yang diajar ataupun yang dididik. Fama yasluhu li, yang manakah yang boleh saya munafaatkan, ambil munafaat? Qala, Nabi SAW menjawab, adapun apa yang engkau sebutkan berkenaan dengan ahli kitab itu, kalau kamu dapati bekas yang lain, janganlah kamu makan dalam bekas itu. Kalau kamu tidak mendapati bekas yang lain, basuhlah bekas itu, wa kulu fiha, dan makanlah dalam bekas itu. Dan apa yang engkau buru dengan anak panah engkau, dan engkau telah menyebutkan nama Allah pada ketika melepaskan anak panah itu, fakul, makanlah. Wa ma sitta bikalbikal muallam, dan apa-apa yang engkau buru dengan anjing engkau yang telah terdidik, dan engkau telah menyebutkan nama Allah pada ketika melepaskannya, fakul, makanlah. Dan apa yang engkau buru dengan anjing engkau yang tidak terdidik, anjing itu fa'adrakta, selepas itu engkau mendapati binatang yang diburu itu, zakatau, engkau sempat menyembelih binatang yang diburu itu, fakul, maka makanlah, yakni setelah disembelih. Babul khadf wal bunduqah, ini bab khadf, yakni menjentik batu dengan jari. Wal bunduqah, dan ini bab menggunakan kita panggil bidah, ataupun lastik, dengan menggunakan batu ataupun tanah yang keras, tanah bulat yang keras, itu makna bunduqah.
Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal bahawa dia melihat seorang lelaki sedang menjentik batu dengan jarinya. Dia pun berkata kepadanya, la takhdhif, jangan jentik. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada menjentik anak batu dengan jari. Ataupun dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka, yakni seseorang itu menjentik anak batu dengan jarinya. Wa qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yusadu bihi saydun, binatang buruan tidak dapat diburu dengan jentikan itu. Yang ini tak ada faedah lah. Wa la yunka'u bihi aduun, dan tidak dapat dicederakan musuh dengannya. Itu sebab tidak dibenarkan itu. Lakinnaha, tetapi kadang-kadang boleh mematahkan gigi dan boleh membutakan mata. Thumma ra'ahu ba'da dhalik, kemudian selepas itu Abdullah bin Mughaffal lihat orang itu masih lagi duduk jentik dengan jari dia. Faqala lahu, Abdullah bin Mughaffal pun berkata, saya ceritakan kepada engkau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia melarang daripada menjentik anak batu itu, ataupun dia tidak suka menjentik anak batu dengan jari itu. Engkau masih menjentik lagi, saya tidak akan bercakap dengan engkau sekian lama. Ini bab orang yang memelihara anjing, bukan anjing perburuan ataupun anjing untuk mengawal, menjaga binatang-binatang ternakan. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar bahawa dia mendengar Ibnu Umar meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesiapa yang memelihara anjing, bukan anjing untuk menjaga binatang ternakan atau anjing untuk perburuan, naqasa kulla yaumin min amalihi qiratain, pemeliharaannya akan anjing itu akan mengurangkan tiap-tiap hari daripada amalannya 2 qirat. Maknanya begitu. Itu kalau kita baca dengan qiratain, mana kita pakai yang qus, naqasa yang qus itu dengan makna mutaaddi. Tapi kalau kita mengikut riwayat yang satu lagi bawah tu, qiratan, maknanya naqasa yang qus itu dipakai dengan makna lazim. Maknanya terjemahannya, kuranglah daripada amalannya setiap hari 2 qirat. Begitu maknanya. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya, saya mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang memelihara anjing kecuali anjing perburuan, lisaidin, untuk berburu, ataupun anjing untuk binatang ternakan, fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawm qiratain, itu akan mengurangkan pahalanya setiap hari 2 qirat. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga binatang ternakan atau anjing perburuan, kuranglah dari amalannya setiap hari 2 qirat. Ini bab bila anjing memakan, yakni binatang buruan. Dan firman Allah Ta'ala, yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka akan bertanya engkau apakah yang dihalalkan kepada mereka, hingga kepada firman-Nya sari'il hisab, ijtarahu, maknanya iktasabu. Ibnu Abbas berkata, kalau anjing itu memakan, yakni sebahagian daripada binatang buruan itu, faqad afsadahu, sesungguhnya dia telah merosakkannya. Sesungguhnya bermakna ia menangkap untuk dirinya. Allah Ta'ala berfirman, tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, yang kamu ajar anjing-anjing itu dengan ilmu yang Allah telah berikan kepada kamu.
Wa yudrabu, kerana itu anjing itu perlu dipukul, wa yu'allamu, dan diajar, hatta yatruka, sehingga dia meninggalkan memakan binatang buruan itu. Wa karihahu Ibnu Umar, dan Ibnu Umar tidak suka yakni memakan binatang yang telah dimakan oleh anjing itu. Kata Atha, in syaribad dam, kalau anjing itu minum darah binatang yang diburu, walam yakul, dia tidak makan tapi dia minum darah saja, fakul, makanlah, boleh makan. Diriwayatkan daripada Adi bin Hatim, katanya, saya bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berkata, kami adalah satu kaum, satu kumpulan yang berburu dengan anjing-anjing ini. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bila engkau lepaskan anjing-anjing engkau yang terdidik, yang telah diajar, dan engkau sebut nama Allah, maka makanlah apa yang ditangkap oleh anjing-anjing itu untukmu. Walaupun anjing-anjing itu membunuh, yakni mematikan binatang buruan itu, kecuali kalau anjing itu makan. Kerana saya bimbang, ia telah menangkap ia telah menangkap untuk dirinya. Kalau anjing-anjing engkau itu bercampur dengan anjing-anjing yang lain, jangan engkau makan. Babus sayd idza ghaba anhu yawmain aw thalatha. Ini bab binatang buruan kalau hilang dari seseorang itu selama 2 hari atau 3 hari. Diriwayatkan daripada Adi bin Hatim daripada Nabi SAW sabdanya, bila engkau lepaskan anjing engkau dan engkau sebutkan nama, yakni nama Allah, fa'amsaka, maka ia menangkap, yakni binatang buruan, wa qatala, dan membunuhnya, fakul, makanlah. Kalau ia makan, fala ta'kul, fa innama amsaka ala nafsih, sesungguhnya dia telah menangkap untuk dirinya. Kalau anjing engkau itu bercampur baur dengan anjing-anjing yang lain yang tidak disebutkan nama Allah pada ketika melepaskannya, lalu anjing-anjing itu menangkap dan membunuh, fala ta'kul, jangan engkau makan. Kerana engkau tidak tahu yang mana satu daripada anjing-anjing itu yang telah membunuh. Kalau engkau memanah binatang buruan setelah 2 hari, setelah sehari atau 2 hari, engkau menemui binatang yang diburu itu dalam keadaan tidak ada padanya kesan selain daripada kesan anak panah engkau, fakul, maka makanlah. Sekiranya binatang itu, binatang yang telah diburu oleh engkau tadi, terjatuh ke dalam air, fala ta'kul, jangan makan. Abdul A'la meriwayatkan daripada Dawud, daripada Amir, daripada Adi, bahwasanya dia berkata kepada Nabi SAW, seseorang itu memanah binatang buruan, lalu mengekori binatang tadi, yakni menurut jejak binatang tadi, al-yawmain wa thalatha, 2-3 hari lah, thumma yajiduhu mayyitan, selepas itu dia mendapati binatang itu telah mati. Wa fihi sahmuhu, dan pada binatang itu ada anak panahnya. Qala, Nabi SAW kata, ya'kulu insya'a, dia boleh makan kalau dia mahu. Bab, kalau seseorang itu mendapati bersama binatang yang diburu itu anjing yang lain. Diriwayatkan daripada Adi bin Hatim lagi, katanya, saya berkata, wahai Rasulullah, saya melepaskan anjing saya dan saya sebut nama, yakni nama Allah. Nabi SAW bersabda, bila engkau lepaskan anjing engkau dan engkau sebutkan nama Allah dan dia menangkap lalu membunuh, fa'akala, dan makan, fala ta'kul, janganlah engkau makan.
Kalau ia kerana ia telah menangkap untuk dirinya. Saya berkata, saya lepaskan anjing saya. Saya dapati bersama anjing saya tu ada anjing yang lain. Saya tidak tahu yang mana satu daripada 2 ekor anjing itu yang telah menangkap binatang buruan itu. Nabi SAW menjawab, la ta'kul, jangan makan. Kerana engkau hanya menyebutkan nama Allah untuk anjing engkau, dan engkau tidak sebutkan nama Allah untuk selainnya. Saya tanya Nabi SAW berkenaan dengan saydil mi'rad, yakni binatang yang diburu dengan membalingkan kayu. Faqala idza asabta bihaddihi, Nabi SAW kata, kalau engkau mengenakan binatang itu dengan bahagian tajamnya, fakul, makanlah. Tapi kalau engkau mengenakan binatang itu dengan bahagian lintangnya, faqatala, lalu ia membunuh, fa innahu waqid, binatang itu adalah waqid, termasuk dalam binatang yang mati dengan terhentak. Fala ta'kul, maka janganlah engkau makan. Jadi itulah beberapa hadis dalam bab ini. Masih panjang lagi bab ni. Jadi kitabuz zabaih, az-zabaih jamak kepada zabihah, yakni binatang-binatang yang disembelih. Zabihah, zabih fa'il bermakna al-maf'ul, yakni mazbuhah, binatang-binatang yang disembelih. Said boleh dipakai dengan 2 makna. Satu dengan makna masdarinya, yang kedua fa'il masdar dengan makna maf'ul, yakni said dengan makna masid. Kalau said dengan makna masdari, yakni makna perburuan, perbuatan memburu. Tapi kalau said dengan makna masid, dengan makna maf'ul, bermakna binatang-binatang yang diburu. Wat tasmiyah, yakni menyebutkan nama. Yang dimaksudkan dengan menyebutkan nama di sini ialah menyebutkan nama Allah, yakni pada ketika menyembelih binatang-binatang yang perlu disembelih itu, dan pada ketika berburu, yakni melepaskan binatang-binatang perburuan. Itu makna tasmiyah. Jadi di sini Imam Bukhari nak cerita tentang 2 perkara lah, 2 perkara, iaitu tentang sembelih binatang-binatang yang disembelih. Maknanya boleh dimakan lah. Binatang-binatang yang disembelih tu, yang patut disembelih, kalau kita sembelih dia, boleh makan dengan syarat-syarat dia seperti akan datang disebutkan. Itu satu macam binatang yang jinak, yang tidak termasuk dalam binatang liar lah, yang culas, tidak lagu tu. Binatang peliharaan, hak tu perlu disembelih, tak boleh dipanah kau ataupun bedil kau tu, tak boleh. Haram buat begitu dalam keadaan biasa. Ayam kau kita bedil ayam, tak boleh, kena igat lah, kira lah igat. Igat lepas tu sembelih. Dia ada binatang-binatang yang tidak boleh, bukan termasuk dalam binatang buruan lah. Jadi hak tu, binatang tu untuk makan daging dia kita kena sembelih, adalah syarat-syaratnya. Satu nak ayat ada binatang yang perlu disembelih, bila disembelih boleh makan. Wasaidi, satu lagi binatang jenis darah panas lagu tu juga, berdarah panas juga. Yang ni kalau kena bedil kau, kita kata kena peluru, kena anak panah, dia akan, darah dia keluar dengan memancut. Itu yang dimaksudkan dengan binatang darah panas di sini. Binatang yang berdarah panas itu, memancut keluar begitu. Yang ni serupa dengan binatang-binatang ternakan juga dari segitu, tetapi tidak sembelih pun tak apa dalam keadaan-keadaan tertentu. Itu hak dia nak ayatnya as-saidi, termaksud as-saidi di sini. Yang ni binatang-binatang yang diburu. Apa hukumnya?
Kalau tidak disembelih pun, bagaimana hukum dia? Dia nak ayat perincian hak tu lah. Wa tasmiyah, Imam Bukhari nak isyaratkan kepada khilaf di antara ulama berkenaan dengan baca bismillah pada ketika sembelih dan pada ketika melepaskan buruan itu. Dia nak ayat khilaf. Apa hukumnya? Dia tidak ayat hukum bismillah tu wajib ke macam mana. Dia tidak ayat. Sebab apa? Sebab ada khilaf di situ. Dan khilaf tu masing-masing ada alasan dia. Kok mana-mana pun dia sebutlah hal tu. Sebab apa? Dalam hadis-hadis dan begitu juga dalam Quran disebut dengan jelas begitu. Jadi tasmiyah ni. Jadi kita nak tahulah hukum dia tu. Nak tahu hukum dia tu. Jadi bismillah ni untuk sembelih biasa ni perlukah baca? Jadi tak sahkah sembelihan itu dengan arti binatang itu jadi bangkai kah kalau seseorang itu tidak baca bismillah, atau bagaimana? Kalau yang boleh disembelih tu binatang biasalah, atau bagaimana? Tu dia ada khilaf panjang lah. Satu lagi binatang buruan, kalau tidak pada ketika nak melepaskan anjing perburuan itu tidak baca bismillah, lalu anjing itu menangkap binatang buruan, bagaimana hukumnya? Boleh makan atau tidak? Kalau tak baca bismillah. Dia nak cerita khilaf tu. Khilaf. Jadi banyaklah khilaf di situ. Jadi sebab apa kena sembelih? Sebab apa kena sembelih? Dan sebab apa kena baca bismillah? Pada ketika kita nak berburu ni, nak melepaskan binatang perburuan kita. Lepas pada tu bila dia tangkap tu binatang yang diburu tu, walaupun kita tak ada bismillah boleh makan. Syaratnya kita baca bismillah. Apa boleh begitu? Apa tidak dikira bangkai? Dia ada ayat wa qaulillahi azza wa jalla hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan kepada kamu bangkai. Situlah puncanya. Itulah asasnya ayat Quran. Hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan kepada kamu bangkai. Yang ni dia nak ayat binatang bangkai ni lagu mana? Hak busuk tu kah? Hak bau busuk, hak bulat tu. Hak tu kau maksud bangkai. Yang dimaksudkan di sini hak tak boleh makan tu. Tidak. Bukan hak tu. Bukan hak tu. Hak tu ialah juga hak tu. Faham? Hak bulat ni hak sembelih pun boleh jadi juga bulat kalau kita letak situ. Tak cara ke dia. Bulat patutlah juga, bau busuk patutlah juga. Jadi apakah hak tu yang dimaksudkan dengan maitah? Tidak. Yang dimaksudkan dengan maitah di sini ialah yang tidak disembelih. Yang tidak disembelih. Kalau binatang biasa, binatang ternakan, binatang-binatang peliharaan kita yang tidak disembelih, kita cekik kau, kita pulah tekak dia kau, kita dengan cara kita cocok dia kau, bagi ubat mati, dengan cara kita kenakan karan ke pada dia tu, kejutan kena kita gunakan kejutan elektrik, matilah. Jadi hak tu tak boleh berlaku. Dia kira bangkai berlaku. Dia bangkai berlaku. Tidak sembelih. Jadi hak ni dimaksudkan hurrimat alaikumul maitatu. Tidak disembelih. Itu satu perkara. Yang kedua as-said. As-said ni kita lepaskan anjing buruan ataupun lain-lain. Lain-lain binatang, bukan anjing saja. Harimau kan kita perak harimau kumbang kita perak, harimau akar kita perak, ataupun kita perak burung helang. Ada beberapa banyak jenis burung helang yang boleh digunakan untuk berburu. Kita lepas tu. Bila kita lepas tu, kita baca bismillah, dia pun tangkap tu, tak ada kita nak sembelih. Tak ada kita nak sembelih, ataupun memang mati teruslah. Macam mana? Kalau nak kira tadi tak sembelih juga. Tapi di sini boleh makan pun. Tidak bangkai. Jadi yang menentukan bangkai atau tidak bangkai itu ialah syarak, hukum syarak. Bukan semata-mata tak sembelih saja itu dikira bangkai. Tidak. Ada kalanya tak sembelih pun tidak bangkai. Tidak haram, bahkan boleh makan. Dalam hadis akan datang, yang kita baca tadi, sudah terjemah dah tadi, iaitu yang ditangkap oleh anjing itu membunuh, matilah, tak ada sembelih apa.
Nabi SAW kata kul, makan. Jadi bolehlah. Maknanya dia tidak bangkai. Kalau bangkai, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kamu makan bangkai. Macam mana Nabi SAW boleh suruh makan itu? Maknanya tidak bangkai. Jadi hukum bangkai atau tidak bangkai ni bukan terhenti pada sembelih atau tidak sembelih, tetapi mengikut ketetapan syarak lah, mengikut ketetapan agama lah. Lagu mana? Begitu. Jadi waktu dia nak cerita wat tasmiyah dan baca bismillah tadi ada kaitan juga. Ini dia merujuk kepada ayat yang lain. Kalau az-zabaih tadi, as-sayd tadi, kalau tidak disembelih ataupun kalau tak kena cara dia, maka dikira bangkai. Walaupun mati binatang itu dikira bangkai. Itu berdasarkan ayat hurrimat alaikumul maitatu. At-tasmiyah tu duduk mana? Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Jangan kamu makan apa yang tidak disebut nama Allah pada ketika menyembelihnya. Jangan kamu makan. Jadi berdasarkan ayat itu. Berdasarkan ayat itu, mana setengah ulama mengatakan tak boleh makan binatang yang tidak dibaca bismillah pada ketika sembelih. Binatang biasa ni kena baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillahi wallahu akbar. Kita nak sembelih bukan bismillahirrahmanirrahim, tetapi bismillahi wallahu akbar, baru sembelih. Cuba kita tengok di sini. Mana? Cuba tengok nombor 3 tu dalam hasyiah. Itu nombor 3. Fa inna ma dzakarta ismallahi alaihi wa fi ishtiratut tasmiyah. Dalam hadis ni menunjukkan syarat tasmiyah itu. Li'annahu 'allala biqaulihi, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illat, iaitu engkau telah menyebutkan nama Allah untuk anjing engkau dan engkau tidak sebut untuk selainnya. Ibnu Battal berkata, ikhtalafa al-ulama fi at-tasmiyah 'ala as-sayd wa adh-dhabihah. Ulama berselisih pendapat tentang bismillah ni pada ketika melepaskan binatang perburuan, dan juga bismillah untuk binatang yang disembelih ni pada ketika nak sembelih binatang. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Sirin, Nafi' dan Nafi' maula Ibnu Umar, Sya'bi, bahawa faridah itu adalah wajib. Baca bismillah itu wajib. Faman tarakaha 'amidan aw sahiyan lam yu'kal ma dhabahahu. Sesiapa yang meninggalkan bismillah, sembelih ayam tak baca bismillah, sama ada dengan sengaja ataupun terlupa, tidak boleh dimakan apa yang disembelihnya itu. Dan inilah pendapat Abi Thawr dan pendapat Daud Zahiri, mengatakan tak boleh makan. Imam Malik, Thawri dan Abu Hanifah dan ashab mereka berpendapat bahawa kalau dia meninggalkan dengan sengaja, tinggal baca bismillah, tak baca bismillah dengan sengaja, lam yu'kal, tak boleh dimakan binatang yang disembelih itu. Tetapi kalau ia meninggalkannya dengan terlupa, boleh dimakan. Kata Ibnul Munzir, inilah pendapat Ibnu Abbas, Abi Hurairah, Ibnul Musayyab, Hasan bin Salih, Tawus, Ata, Hasan bin Abil Hasan, Abdurrahman bin Abi Layla, Ja'far bin Muhammad, Hakam, Rabi'ah, Ahmad, Ishaq, Ammar, yang berpendapat begitu. Syafi'i berkata, boleh dimakan binatang buruan dan binatang yang disembelih fil wajhain, dalam dua keadaan, baca ke, tidak baca ke, sengaja ke, atau terlupa, boleh makan berlaku. Asalkan dia tu Islam, syaratnya Islam saja, boleh makan berlaku. Lepas pada tu Imam Syafi'i tak faham kau ayat tadi, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Jangan kamu makan binatang yang disembelih yang tidak disebutkan nama Allah pada ketika sembelih. Dia tak faham kau ayat tu nya. Lepas tu dia pakai lagu mana? Dia pakai lagu lain. Dia faham lagu lain, tidak serupa orang lain. Orang lain ambil zahir dia. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih wa innahu lafisq. Jangan kamu makan binatang yang disembelih, binatang
yang tidak disebut nama Allah pada ketika menyembelihnya. Wa innahu lafisq, itu adalah kefasikan. Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang disebut tadi itu dia faham lagu mana? Hak ni wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Ini menunjukkan bahawa dia tu tidak dengan sengaja. Sebab apa? Wa innahu lafisq, itu adalah kefasikan. Yang perbuatan menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah itu adalah kefasikan. Kefasikan ini dia boleh boleh timbul dengan perbuatan yang dilakukan secara sengaja. Kalau tidak sengaja seorang tu mimpi, mengegar, ataupun dia mabuk, dia tak khabar, dia buat apa-apa, itu tidak jadi fasik dia kerana melakukan sesuatu kesalahan, kerana melanggar sesuatu perintah, tidak jadi fasik. Sebab dia tidak sengaja, dia tak khabar. Wa innahu lafisq, itu menunjukkan bahawa perbuatan tadi tidak sebut nama Allah tu dengan sengaja. Sebab kerana tak sebut tu jadi fasik. Adakah jadi fasik kalau seseorang itu tidak sengaja? Hak munasabahnya sengajalah, barulah jadi fasik. Ataupun perbuatan itu perbuatan jahat, kotor, tidak mengikut perintah. Dia faham lagu tu. Adapun puak-puak yang pertama tadi, dia kata tak boleh makan langsung, tak boleh. Sebab Allah SWT sebut wa innahu lafisq, itu adalah najis. Fisq dengan makna najis, kotor. Bila kotor, tak boleh. Dia faham lagu tu. Imam Syafi'i faham wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih wa innahu lafisq. Yani jangan kamu makan binatang yang tidak dibaca nama Allah pada ketika menyembelihnya. Dia takdir, tetapi telah dibaca, disebut nama yang lain selain daripada nama Allah. Makna dia sebut berhala ke apa ke kerana benda-benda lain. Hak tu tak boleh makannya. Bukan maksud baca bismillah situ, kata dia. Yang tidak disebut nama Allah tu, di situ sebut nama lain. Sebut nama lain. Wa innahu lafisq, itu adalah kotor, itu adalah kefasikan, itu adalah pelanggaran perintah Allah SWT. Dia faham begitu. Jadi maknanya hak akan menyebut nama selain daripada nama Allah ni siapa? Orang tidak Islam. Orang Islam tak ada sebut nama berhala. Jadi hak pentingnya dia ada niat nak sembelih ni bukan main-main saja untuk nak makan. Sebab Allah SWT mengharuskan, membolehkan kita makan apabila kita sembelih. Itu saja. Dia kata tak apa, tak baca pun. Kalau baca boleh, kalau tak baca pun tak apa. Begitu. Dengan sebab itu Imam Bukhari tak sebut tu hukum dia apa hukumnya. Baca bismillah, tidak baca bismillah, sebab ada banyak khilaf di situ. Dan masing-masing ada alasan dia. Jadi bagi orang-orang yang mengatakan tak boleh tu, tengok bila nak melepaskan anjing, nak melepaskan tu dengan niat lah tu. Dengan sedar tu, dengan sengaja tu. Sebab nak melepaskan anjing ni tak dalam keadaan tak khabar. Pada tu suruh sebut nama Allah sama tu. Sebut nama Allah sama. Jadi ini kata dia penting tu, sebut nama Allah tu, bukan sekadar dia tu orang Islam saja, tidak. Dia faham begitulah. Jadi hingga kepada firman-Nya fala takhshawhum wakhshawni. Dan firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saidi al-ayah tanaluhu aydikum wa rimahukum. Ibnu Abbas berkata al-uqud ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Apa makna al-uqud itu? Yani al-uhud, yani sempurnakanlah janji-janji kamu. Janji kamu yani dengan Allah tu apa dia? Yani bila kamu Islam, seseolahnya kamu berjanji kamu tidak akan makan kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah. Kamu akan menganggap haram apa yang diharamkan oleh Allah. Itu maknanya. Ma uhilla wa hurrima. Yani apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan. Itu makna janji Allah. Aufu bil uqud itu. Yani apa yang Allah SWT halalkan, kita halalkan. Apa yang Allah SWT haramkan, kita haramkan. Dengan sebab itulah kita kata kalau tak sembelih haram, tak boleh. Tapi kalau lepas anjing tadi, kalau tak ada sembelih pun
dah Allah SWT kata halal, kita kata halal. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Dalam ayat tu Allah SWT sendiri sebut, iaitu apa yang anjing tangkap untuk kita dan kita sudah baca bismillah tadi boleh makan, tak sembelih pun. Dah maknanya dia halalkan dah lah. Kita kata halal, itu makna aufu bil uqud. Illa ma yutla alaikum, illa ma yutla alaikum uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum. Illa ma yutla alaikum itu apa makna? Kecuali apa yang telah disebutkan dengan jelas dalam wahyu matlu. Dalam wahyu matlu, jadi dalam apa? Jadi apa tu wahyu yang dibacakan kepada kamu? Yang dibacakan kepada kamu itu maksudnya Quran. Apa dia? Al-khinzir. Patut al-khinzir saja apa? Hak lain-lain lagi lah hak sebut dalam Quran. Sebab itulah Imam Malik kata hak sebut dalam Quran itu saja. Hak tu yang muktamadnya, haramnya. Hak tidak sebut dalam Quran tidak muktamad. Sebab apa? Dalam ayat dia kata illa ma yutla alaikum. Kecuali yang dibacakan ayat kepada kamu tentang keharamannya atau tentang pengharamannya. Hak tu tak boleh. Nanti faedah besar tu hak tu. Akan datang kita akan jumpa lagi macam mana kaedah Imam Malik dia pakai. Dia pegang hak tu illa ma yutla alaikum. Yajrimannakum, dalam ayat tu la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Yajrimannakum itu mana? Yahmilannakum, janganlah mendorong kamu, syana'anu, permusuhan. Yani permusuhan dengan sesuatu kaum janganlah membuat kamu tidak berlaku adil. Al-munkhaniqatu. Ni Imam Bukhari dia ambil sikit-sikit ayat. Kau tadi juga ayat tadi hurimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaitu. Tu ayat tu juga. Semua dia bagi petik-petik sikit-sikit. Al-munkhaniqatu, tu pun termasuk dalam yang diharamkan juga, yang disebutkan dalam ayat itu. Apa dia? Al-munkhaniqatu, binatang yang mati tercekik. Tercekik tu lagu mana? Kita cekik tekak dia lah. Kita pulah tekak dia kah? Kita repih tekak dia kah? Itu makna tercekik lah. Ikutlah apa cara kita buat. Itu tak boleh. Mati tercekik tak boleh. Dengan sebab itu tidak ada jalan ke mana-mana pun binatang orang kafir cara dia cekik cara dia tu lah. Tak boleh. Tak ada jalan untuk halal. Pasal jelas dalam ayat ni al-munkhaniqatu. Sama ada tercekik tu kerana dicekik atau tercekik dengan sendirinya, kerana masuk dalam air lemah, cekik juga tu. Termasuk dalam al-munkhaniqatu juga tu. Tercekik dalam air. Serupa juga. Tukhnaqu fatamutu, tercekik lalu mati. Mati dengan sebab tercekik tu. Al-mawqudhatu tadribu bil khashab. Al-mawqudhatu, binatang yang mati kerana dipukul, yakni kerana terkena hentakan. Kita pukul dengan batu, kita pekun dengan batu. Batu kena dia tu, hentakanlah tu berlaku pada dia. Mati dengan sebab tu. Mati itu haram jugalah, termasuk dalam hurrimat tadilah, diharamkan juga. Itu termasuk dalam al-mawqudhatu, terkena hentakan. Binatang yang mati kerana ditepuh, dilanggar oleh motor, dilanggar oleh kereta, hak tu juga al-mawqudhatu juga tu, termasuk dalam hak tu juga. Tak boleh makan. Tak boleh makan. Jadi engkau pukul dengan kayu lalu menghentaknya, lalu mati dengan sebab hentakan itu, tak boleh. Dengan kayu ke dengan batu ke dengan apa, kau ikutlah, tak boleh. Al-mutaraddiyatu, binatang yang mati dengan sebab terjatuh daripada tempat tinggi lalu terhentak, jatuh. Tak boleh. Binatang yang jatuh daripada gunung misalnya,
lalu mati kerana jatuh tu, tak boleh makan. Haram juga tu. An-natihatu, binatang yang mati kerana ditanduk oleh sama-sama dia belaga, kena tanduk hak lain, mati dengan sebab tu, tak boleh. Wa ma akala sab'u, dan dalam ayat lagi dia tidak sebut sini, dia kira suruh baca lah tu seterusnya. Dan binatang yang dimakan oleh binatang buas, tapi tak ada habis lah. Wa ma akala sab'u illa ma dhakkaitum, kecuali daripada semua tadi, kecuali yang sempat kamu sembelih, binatang yang mati latah jatuh tadi, binatang yang terkena hentakan, binatang yang apa tadi tercekik, binatang semua tadi kena tanduk kah, kena makan ke binatang buas kah, lalu binatang tu tengok kita, dia lari, lepas tu binatang tu bergerak lagi. Kalau dah kita sembelih tak apa, illa ma zakkaitu, kecuali yang sempat kamu sembelih, maka tu boleh makan, halal dimakan. Kalau tidak, mati dengan begitu saja, tidak halal, jadi haram dimakan. Jadi fama adraktahu, mana-mana binatang yang engkau sempat mendapatkannya, yataharraku, dalam keadaan dia bergerak, jadi menggerakkan ekor dia. Binatang tu kita pergi bergerak ekor lagi, mengibah-ibah ekor dia. Au bi'aini, ataupun mata dia bergerak, kelip-kelip lagi mata dia. Dalam keadaan itu, dengan arti binatang itu masih lagi ada di dalam tubuhnya hayat mustaqirrah. Dalam kitab fiqh dia kata binatang yang masih ada lagi hayat mustaqirrah dalam tubuh dia tu. Maknanya gerak tu tanda begitulah. Fadhbah wakul. Kalau lagu tu semua sembelihlah dan makanlah. Jangan ada hayat mazbuhah, hayat mazbuh. Nak tahu lagu mana? Saat ni lah. Dia sebut di sini, Imam Bukhari sebut sini, kalau bergerak ekor dia, mengibah-ngibah ekor dia, kaki dia tendang-tendang kuat lagi, gelepar, kita kata gelepar lagi. Tetapi kalau dia senyap jalan-jalan sekali, gerak gitu, dan sehingga kalau kita sembelih darah sudah tidak memancut, itu hayat mustaqirrah sudah tidak ada. Kalau ketika dia gelepar tadi, kita sembelih, darah tu memancut lagi, itu makna ada tanda ada hayat mustaqirrah. Kalau lagu tu boleh. Inilah yang disebutkan di sini. Maknanya dalam istilah fiqhnya dikatakan binatang itu masih lagi mempunyai hayat mustaqirrah. Kalau lagu tu kita dah sembelih tadi, bolehlah makan. Lepas tu ada orang yang tidak selera makan tu, buat kena tepuh kau kereta, buat kena gini. Itu soal lain, soal selera. Kita nak cerita soal halal haram. Ni bekas kena makan korima ni, lembu ni, kita sembelih, tak sih makan. Itu soal lain, soal selera. Halal kalau dah sembelih. Lepas pada tu Adi bin Hatim, ini riwayat ini diambil daripada Adi bin Hatim, kebanyakannya daripada Adi bin Hatim, walaupun sahabat-sahabat lain pun ramai lagi ada riwayat, tapi diambil daripada dia kebanyakannya, mengikut syarat Imam Bukharinya ialah daripada dia. Adi bin Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i terkenal di zaman jahiliyah seorang yang sangat pemurah, murah sungguh, seorang yang sangat pemurah. Payah nak cari orang yang pemurah tu. Murah sangat. Dan kisah dia ada buku benar, macam-macam lah contoh-contoh kemurahan dia tu dalam buku-buku, banyak sekali terdapat. Hatim At-Ta'i. Adi ni pun murah sepaya dia juga, dan Allah SWT beri umur panjang kepada dia, 120 tahun umur dia. 120 tahun. Dia kata, saya tanya Nabi SAW tentang Saidil Mi'rad. Saidil Mi'rad, tentang perburuan dengan mi'rad, yakni kayu
anak panah atau sesuatu yang berat. Itu termasuk dalam mi'raj itu sesuatu anak panah kau, lembing kau, gapo kau, tak kira lah, kayu kau, besi kau. Itu pada saidil mi'raj. Kalau dia ada bahagian tajam dia dan ada pula bahagian lintang dia. Nabi SAW kata kalau kena bahagian tajam dia, makan, boleh makan. Kalau kena bahagian lintang dia, itu waqid, termasuk dalam binatang yang mati kerana terhentak. Jadi hal tu tak boleh lah, termasuk dalam ayat tadi. Jadi dalam apa ni, bab kemudian ni ada disebutkan binatang yang diburu dengan lastik, dengan bidah kita kata, lagu mana, dengan batu. Hak tu termasuk dalam waqid belaka tu. Tetapi kalau dengan bedil, dengan peluru, hak tu tak apa. Walaupun dia tidak tajam benar sepuluh mata anak panah tu, tetapi dia termasuk dalam hak kemudian. Kul ma khazaqa, makanlah mana yang menembusi. Makanlah binatang yang diburu dengan sesuatu yang menembusi dia sehingga keluar darah. Jadi termasuk dalam hak tu. Lepas tu dia pergi tu pula dengan derah, dengan kuat itu. Kalau nak kira dengan berat, peluru tu tidak berat mana? Tak berat, bukan kerana hentakan mati tu, tetapi kerana masuk ke dalam tubuh dia dan mengeluarkan darah, bukan kerana hentakan. Jadi hak dengan peluru tu tak apa, boleh. Setengah ulama dia kata tak boleh, sebab itu termasuk dalam hentakan, mati dengan sebab hentakan. Dia termasuk di dalam al-mawqudhah. Tetapi pendapat itu tidak tepat itu. Sebab apa dia tidak termasuk dalam al-mawqudhah? Kalau mati dengan hentakan, mesti benda tu dia kena benda berat. Dah kena tu maknanya mati dengan sebab berat tu. Ada pohon ni, peluru ni tidak berat pun, ringan je. Jadi kalau dengan peluru, kalau kita bedil, bismillah, Allahu akbar, bedil. Lepas tu kalau tak ada sembelih, tak apa, halal, boleh dimakan. Kalau dah sembelih, tak sembelih, setengah ulama kata tak boleh kalau tak sembelih. Kalau dah sembelih, duk gelepar lagi. Tapi setengah ulama mengatakan kalau tak sembelih pun tak apa, tengok dia akan mati juga, serupa dengan kita sembelih juga kira-kira. Jadi tujuan yang suruh sembelih tu nak suruh cepat matilah. Itulah maksudnya. Tengoklah tempat mana yang kena tu. Kalau tempat yang kena tu ke mana-mana pun dia akan mati, tak payah sembelih pun. Ada alasan lah bagi orang yang mengatakan tak apa tu. Tapi kalau kena disayak saja, tu tidak mati tu, lagu tu kena sembelih tu. Tengoklah tempat yang kena tu. Dan mana ni? Saya tanya Nabi SAW tentang perburuan anjing. Kata dia, apa yang anjing tangkap untuk kau makan, kerana tangkapan anjing itu zakatun, sudah merupakan sembelihan dah. Supaya dengan sembelih dah hak anjing igak tu. Begitulah. Jadi hak ni mana cerita anjing ni. Di sinilah maknanya Imam Malik mengatakan anjing itu tidak najis. Dia pegang dengan ayat ni lah. Tak usah duk marilah hadis kuat setara mana pun, kata dia, tak boleh lawan ayat ni. Ayat ni orang hak kata anjing itu najis mughallas pun hak kena basuh 7 kali salah satunya, atau 8 kali salah satunya dengan tanah. Hak kata lagu tu pun dia kata boleh juga buru ni dengan anjing, boleh juga. Pada ketika tu takkanlah anjing tu maknanya pada ketika duk bergoma tu dengan binatang buru yang diburu tu, takkan tak kena air liur dia, takkan tak kena bekas dia kekoh ke apa ke, cakar dia ke, takkan tak kena. Apa kena? Dalam ayat tu tak ada kata gap. Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaihi. Makanlah apa yang anjing itu tangkap untuk kamu,
dan sebutlah nama Allah pada ketika melepaskannya. Dia tak ada kata sebelum nak makan tu kena basuh dulu ke, kena hirih ke. Setengah-setengah ulama dia kata kena hirih, kena hirih. Tempat awak kena bekas anjing. Banyak benar nak hirih mana. Tidak praktikal. Tak boleh nak pakai tu. Ataupun nak samuk. Nak samuk pun, oh menyusah tu. Nak samuk binatang tu. Adakah apa ni ketika royak hadis ni dia kata tak boleh kena samuk. Bukan tempat lain royak seumur samuk ni. Sepatutnya dia kena royak lah sini. Tak ada royak sekali pun tak ada royak. Bila kena igat ke anjing tu tak ada royak. Kena samuk dulu baru boleh makan. Tak ada. Kul selalu. Dia kata kul selalu. Tak ada betul kata kul pun takkanlah tak cabut bulu dia, tak lapah kulit dia, tak payah royak lah muka maklum dah tu. Hak ni pun suruh basuh tu pun tak boleh lagu tu, tak boleh lagu tu. Hak tu maklum dah orang tidak makan sekali dengan kulit dia. Hak tu hak basuh ni tidak maklum. Kalau orang lain, orang luar-luar lah nak makan binatang tu, kulit dia orang kafir pun tak makan kulit tu. Hak jadi masalahnya hak berkait dengan hukum ni. Hak berkait dengan hukum ni kalau kita tak royak, tak nampak tu benda lagu tu. Sepatutnya kena royak. Tidak royak sini. Hak berkait dengan hukumnya kan dia kena basuh 7 kali tu. Hak tu tak ada sebenarnya nampak tu. Kalau tak royak. Apa lain royak sini? Tak royak. Imam Malik kata ini menunjukkan tidak najis anjing itu. Kalau najis jadi menyusahkan. Setelah dibagi kemudahan tak boleh pula. Macam-macam halangan pula. Itu menyusahkan. Lagu tu tak ada dalam syarat, lagu tu tak ada. Kata dia itu menyusahkan. Lepas tu ini keistimewaan dia pula ni. Kalau mati tu dengan sebab terkamai dia saja, dengan sebab bergumur dengan anjing, mati binatang, tak sebelah pun tak apa. Ini satu keistimewaan pula binatang anjing itu, sehingga tak apa pun supaya sebelah. Dia kata fa inna akhdhal kalb zakatun. Zakatun. Tangkapan anjing itu sudah sembelih. Sudah serupa dengan sembelih dah. Jadi kalau dia matikan itu tak apa. Boleh makan. Macam mana gitu mu ni? Dengan sebab itu, ini kita sudah bincang dah di tempat yang lain masalah najis atau tidak najis tu anjing itu. Jadi kita berpendapat ada maksud lain. Nabi SAW suruh basuh 7 kali, suruh gapo tu, suruh bunuh anjing. Kata malaikat tidak masuk dalam rumah kalau perak anjing. Itu kita sudah bincang dah dulu. Jadi hak ni semua ni menguatkan lagi pendapat yang kita katakan ini, seperti Imam Malik kata tu, iaitu tidak najis. Anjing itu tidak najis. Baik, kalau engkau dapati bersama anjing engkau tu banyak lagi anjing yang lain, engkau takut anjing-anjing yang lain tu tangkap sekali dengan anjing engkau tu, dan anjing yang lain itu telah membunuhnya. Kalau engkau bimbang begitu, fala takul, jangan makan. Sebab anjing hak lain tu tak tahu anjing lagu mana, anjing siapa. Boleh jadi anjing tak ada tuan pun. Tak boleh lagu tu. Sebab Allah SWT benarkan itu. Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimu lahunna mimma 'allamakumullah. Syarat dia tu ada dalam Quran itu sudah sebut dah. Iaitu hasil binatang, hasil perburuan binatang yang kamu ajar. Binatang buas yang kamu ajar dan terdidik binatang itu daripada ilmu yang Allah SWT bagikan kepada kamu. Dia syarat tu. Kalau binatang tu, anjing tu tidak terdidik, tak boleh. Engkau hanya sebut nama Allah untuk anjing engkau, bukan untuk anjing lain. Jadi kalau anjing lain mari, tak boleh lagu tu. Tapi kalau anjing kita sekor, anjing kawan kita sekor, hak nu sekor pula, semuanya lepas bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim, lepas pergi tukar banyak-banyak, boleh makan? Boleh. Sebab apa? Sudah sebut nama Allah. Dah orang Islam belaka, anjing-anjing tu yang terdidik belaka. Hak tak aslinya anjing tu tidak terdidik, anjing itu tidak disebut nama Allah. Yang ni bukan hak orang Islam. Kalau dia pergi, itu tak boleh lah kalau tu. Sebab tak tahu mati itu dengan sebab hak mana. Tapi kalau semuanya anjing terdidik dan anjing orang Islam, hak lepas tu tak apa. Kalau pakat makan, bagi.
Kalau lagu tu. Babu saydil mi'rad. Tadi juga. Wa qala Ibn Umar fil maqtulah bil bunduqah. Tilkal mawqudah. Ibn Umar kata berkenaan dengan binatang yang terbunuh ataupun mati dengan bunduqah. Dengan batu ataupun dengan batu, dengan elastik lah. Guna apa nama ni? Bedah. Apa ni? Guli kau kita kata buah guli kau. Ataupun batu kau ada batu. Bidah tu. Bila bidah mampu tu. Tilkal mawqudah. Ibnu Umar kata hak tu lah al-mawqudah yang dimaksudkan dalam Quran itu, yang binatang yang mati kerana terhentak. Jadi bila kena tu kan batu tadi, dia tak luka, tak memancut darah dia. Jadi mati tu kerana terhentak kuat. Itu sebab mati. Wa karihahu Salim. Salim tidak menyukainya. Tidak menyukainya sama ada makruh saja dia kata ataupun bagaimana. Ataupun bagaimana. Ini disebutkan di sini beberapa ramai orang ni, dan ni kata tak apa. Hanya makruh saja. Atau boleh jadi makruh tu dengan makna tak boleh. Sebab dalam istilah salaf dulu, kariha boleh jadi dengan makna mana'ah, makna melarang, makna haram juga. Boleh jadi juga dengan makna makruh. Sebab dalam masalah ni pun ada khilaf juga. Ni ada khilaf. Tengok nombor 5 dalam hasyiah kita ni pun ada sebut. Mana kalau dengan terkena lentang, begitu, terkena lentang, itu tak boleh. Pasal tidak tajam dan tidak melukakan. Ni cuba kita tengok ni. Dia kata wa bi qala Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Ibn Battal berkata wa dhahaba al-Auza'i wal Makhul wa fuqaha Syam ila jawazi ma qutila bil mi'rad khazaqa aw lam yakhziq, wa kana Abu Darda wa Fadalah bin Ubaid lam yarayani bi ba'san. Kalau kena kayu saat ni kita pekun dengan kayu. Pekun dengan kayu. Mampu binatang. Bismillah lah. Pekun dengan kayu tu. Tidak kena kok tajam pun, kena kok lentang. Masih lagi khilaf. Ni orang-orang yang disebutkan tadi. Di kalangan sahabat Abu Darda dan Fadalah bin Ubaid. Di kalangan ulama-ulama mujtahidin Auza'i, Makhul dan fuqaha Syam mengatakan harus boleh makan. Kalau lagu tu. Kalau berde, lagi lah boleh. Kalau setara tu pun boleh. Jadi orang lain kata tak boleh tu sebab dia termasuk dalam al-mawqudah lah. Benda tu khilaf. Hasan mengatakan, Hasan tidak sukalah gunakan lastik ni fil qura wal amsar, di kampung-kampung dan di bandar-bandar. Tapi dia kata kalau tidak di kampung dan di bandar tak apa. Mana apa, takut kena orang lah. Kampung-kampung ni takut bedah kena orang, kena rumah orang kau apa, jadi mengganggu lah. Lepas tu riwayat daripada Adi bin Hatim lagi, saya tanya tentang mi'rab, kata dia idza asabta bihaddih fakul wa idza asaba bi'ardih faqatala fa innahu waqid. Jadi hadis ini jelas menyokong pendapat ulama-ulama yang mengatakan tak boleh lah kalau kena kot lentang tu. Jelas lah. Tetapi bagi ulama-ulama ni, dia tak tahu kah macam Auza'i, Makhul, sahabat-sahabat dia tak tahu kah ni hadis ni kata tak boleh kalau kena kot lentang. Dia pegang dengan hadis lain. Hak tak boleh tu kata dia, maknanya kalau binatang yang tidak itu buru tu, binatang perburuan tu, kalau binatang yang diburu tak apa kalau kena lagu tu. Payah kita nak cari hak tepat, nak kena dengan mudah. Tidak semua kita ada benda tajam. Kalau kita pekong tidak mesti kena balik tajam tu. Kalau lagu tu payah lah. Dia antara satu lah. Tapi kok mana-mana pun hadis riwayat Bukhari ni jelas menunjukkan tak boleh lah. Lepas tu tadi jugalah anjing tadi tu. Bau ma asab al-mi'rad bi'ardi, supaya tu juga. Babu sayd al-qaus. Tak lagi jarang sekat lah. Allahu a'lam wa akhiru.